Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini saudara tanggal hari Rabu 24 Januari. Tinggal 48 hari lagi kita akan melihat fajar Ramadan. Sedang hampir saudara. Doa saya anda sentiasa sihat walafiat dan berada dalam rahmah ilahi, saudara. Saya sentiasa mendoakan anda semua. Apa khabar, saudara Ramzul? Terima kasih hadir malam ini bersama dengan saya. Saudara Hani Abdullah, saudara Zamri LC, sahabat malam menemani saya. Begitu juga saudara Khairul Hajah Hamimah, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Zamri LC, Richard Bakri, saudara Rosini Kurungot dari Sarawak, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Maksu dari Bukit Mertajam, saudara Mat Paridun Tukiman, saudara Nuri Ismail, saudara Zian, saudara Wan M. Bakri, saudara Ahmad Aizami, Puan Rusmini dari Pontian, saudara Fazil Yub. Kita juga Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Moga sihat. Yangkin Fazmid, saudara Ahmad Map, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Hari ini saya bersiaran sendirian sebab ramai teman-teman kata lama tak bersiaran secara sendirian. Jadi saya memenuhi teman-teman dan besok insya-Allah saya akan mengundang sahabat saya Dato' Abdullah Sani ke studio saya. Jangan lupa saya hari ini 24 Januari 2024, besok tak kusam 88 hari lagi menuju Ramadan. Namun begitu saya jangan lupa sudah masuk hari yang ke-1401. Virus sebut melanda negara kita. Sebab itu, saat saudara memandu pulang ke kampung kerana besok cuti panjang. Maklumlah, hari Khamis berada ambil cuti, hari Jumaat berterusan, Sabtu Ahad. Jadi bila berada di kampung, ada pertemuan, kalau menghadiri majlis, walimatul uruh dan sebagainya, pastikan anda melakukan penjarakan sosial. Itu saya sentiasa berpesan pada teman-teman. Kerana bagi saya, kesihatan itu penting untuk keluarga kita, saudara. Saudara Mira Harun, saudara Ali Aja, Marikan Keram, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Nurliza, saudara Muhammad Ali, Halimah Ismail, saudara Ramzul, Hasna Jaafar, Muhammad Asidir, dan juga Salih Lembang, saudara Zamri Abdul Rahman, Nasib Najib masih tak mentu, sabar dulu saudara M. Jamil, saudara Zam, sekejap lagi saudara Jaka Linglung, saya akan ulas permintaan saudara. Yang K. Fazmid dari Singapura, hujan di Singapura. Baik saudara, kita teruskan dengan naluri kehidupan. Kena ingat saya bukan iman, saya bukan ustaz yang berdaftar ya. Saya juga bukanlah dai. Saya hanya sekadar menyantuni tulisan teman-teman yang menyatakan bahawa iman di hati itu saudara adalah merupakan kunci utama ke arah perubahan sikap. Iman akan mengubah manusia secara bertahap-tahap. Sama ada secara transformasi, ataupun reformasi, maupun evolusi, revolusi, atau apa sahajalah istilah yang dikaitkan dengan perubahan. Namun ia mesti berlandaskan kepada soal hati. Apabila soal hati ditangani dengan iman, ia memberi sesuatu kekuatan yang luar biasa dalam diri manusia yang biasa, saudara. Tauhid pula merupakan sumber kekuatan untuk melakukan perubahan kerana ia merungkai semua halangan dan godaan luaran yang mengganggu usaha ke arah perubahan. Soal hati bukan hanya penting pada peringkat awal perubahan, tapi perlu terus dijaga sepanjang usaha manusia untuk menjadi individu yang baik dan mampu memberi kebaikan. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahawa setiap amalan bergantung pada niat. Maksud ini hadis baginda, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Ini adalah riwayat daripada Muslim. Artinya, jika niat kita baik, maka amalan pun akan menjadi baik. Sebaliknya, andai niat itu jahat, amalan yang baik sekalipun
pasti akan bertukar menjadi buruk. Bagaimanapun, natijah atau kesan suatu amalan sering bergantung kepada mukadimahnya. Andai awalan mukadimah itu amalan yang baik, maka pastinya ia akan memberi kesan yang baik. Ingat. Baik, kita santuni muara kata kiriman teman-teman. Katanya, sebaik mana pun niat kita, manusia tetap menilai luaran. Namun, sebab mana pun luaran kita, Allah tetap menilai nawaitu kita. Mengetahui isi hati seorang adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan. Namun, isi hati itu akan terpancar melalui sikap dan perkataan. Ingat, inilah mutiara kata. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menghantar kepada saya pelbagai mutiara kata untuk perkongsian kita bersama. Apa khabar Puan Siti Zubaidah dari Taiping, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam, Saudara Pak Chu dari Langkap, Cik Nen, Jaka Linglong, Saudara Zamri Abdul Rahman, dia masih lagi bertanya tentang Datuk Najib. Kita mendoakanlah agar sesuatu sinar untuk Datuk Seri Najib. Saya perlu mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Dan kepada mereka yang menyunting semula live saya, sebab kadang-kadang ada juga kisah-kisah yang agak serius yang perlu kita beri perhatian, maka saya harus mengingatkan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan itu. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan politik ini semata-mata sekadar untuk memberi informasi kepada warga kita. Yang mana yang tahu, menatap dalam media sosial ataupun berita arus perdana, itu masing-masing punya kemampuan. Tetapi matlamat saya tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar memberi informasi. Dan bila saya memberi pencerahan, memberi pandangan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau nak menyantuni, boleh saudara. Di sebalik kita must be agree to disagree. Kalau saudara nak menyantuni, saya mengharapkan tak setuju pun boleh. Tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saya mulakan dengan laporan kaji cuaca. Ini penting kerana saya merasakan sebelum kita membuat perjalanan, merancang aktiviti, harus diketahui kedudukan laporan kaji cuaca. Kerana ramalannya bahawa akan berlaku ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, iaitu di kawasan Yan, di Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu. Sementara itu, begitu juga di Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, di Pahang iaitu di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan Rompin. Sementara di Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Begitu juga di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan, terdapat jangkaan berlaku ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di Seremban dan Port Dickson. Begitu juga di Johor, iaitu di Mersing, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara di Sarawak adalah di Seri Aman, di Betong, Sariki, Sibu, di Mukah, Tanjung Manis, Doro dan Miri di Marudi, saudara. Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan bahawa amarau hujan lebat itu berterusan pada tahap buruk di Terengganu dan 9 lokaliti di Kelantan sehingga hari esok, saudara. Dalam kenyataan hari ini, Met memaklumkan antara kawasan terlibat ialah di Tumpat, Kelantan, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Dalam kenyataan itu, ia turut mengeluarkan amaran yang sama di Kuantan, Pahang. Selain itu, Web Malaysia turut memaklumkan hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku di Gua Musang sehinggalah esok. Manakala di Jerantuk dan Pekan Pahang sehinggalah tengah malam ini, saudara. Saat ini seramai 113 mangsa yang terjejas dalam banjir gelombang ketiga sejak semalam berlaku di Terengganu. Setakat jam 6 petang tadi, mangsa daripada 43 keluarga ditempatkan di 8 pusat pemindahan sementara PPS. Laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu,
5 daerah terbabit ialah Kemaman, Dungun, Besut, Ulu Terengganu dan Setiu. Sementara Setiu merekodkan jumlah mangsa tertinggi seramai 36 orang. Di Hulu Terengganu seramai 30 orang. Semua mereka dipindahkan di pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Kemat. Seramai 26 mangsa pula daripada 6 keluarga berada di 4 PPS di Dungun, di Besut, PPS di Surau Perumahan Bukit Cina yang baru dibuka bagi menempatkan seramai 14 mangsa daripada 5 buah keluarga. Sementara itu seramai 7 mangsa daripada 2 keluarga berada di 2 PPS iaitu di Balai Raya Kampung Batu Sembilan, Ibu dan Surai Kampung Ban Ho di daerah Kemaman, saudara. Nadma dalam laporannya memaklumkan stesen telemetri, ini sungai, saudara. Jabatan Pengairan dan Saluran mendapati beberapa sungai di 6 negeri berada pada paras bahaya, iaitu antaranya di Sungai Muda di Kedah dan Sungai Kedah di Kota Star. Di Sungai Sarang Buaya di Muar dan Sungai Johor di Kulai. Begitu juga Sungai Arau di Perlis, Sungai Kina Batangan di Sabah, Sungai Terengganu di Ulu Terengganu dan Sungai Rompin. Kesemua sungai ini berada pada paras bahaya. Sementara itu sebanyak 16 jalan ditutup akibat banjir, jambatan rosak dan cerun runtuh. Antaranya di Jalan Buh di Camora Highland, Jalan Sungai Sok Cucuh Putri, Kuala Kerai dan Jalan Bukit Jugra di Hulu Langat, Selangor. Menurut di Kelantan, secara kabarnya banjir melanda dan sebuah PPS dibuka di Pasir Putih susulan hujan lebat berterusan sejak 2 hari lalu. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, seramai 123 mangsa daripada 40 keluarga terjejas dan mereka ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cangai, Pasir Putih. Berdasarkan laporan, setakat jam 4 petang tadi, Sungai Melo di Jabatan Melo Bacuk berada pada paras amaran dengan merekodkan bacaan 8.23. Jadi berhati-hati saudara kalau nak ke Kelantan atau nak ke Terengganu. Di luar negara, saya mendapat perkabaran bahawa terdapat berlaku gempa bumi saudara pada skala 7.1 Richter di wilayah Jiangxing di China, mengakibatkan 6 orang setera, sekurang-kurangnya 6 orang cedera selepas rumah mereka runtuh dalam kejadian gempa bumi di wilayah autonomi Uyghur di Xinjiang, itu di kesan barat laut China pada awal semalam. Pusat gempa bumi yang dikesan pada kedalaman 22 km di kawasan sempadan pergunungan daerah Wuxi. Setakat ini 6 orang cedera parah. Kesemuanya dari sebuah kampung di wilayah autonomi Kirzik Xinjiang. Banyak rumah di wilayah itu rosak, termasuklah 47 rumah runtuh. Pihak berkuasa telah menggantung perkhidmatan kereta api bagi memeriksa kerosakan. Begitu juga bekalan elektrik. Bagaimanapun buat sementara waktu di beberapa bahagian wilayah itu kini mula beransur pulih. Bulan lalu saudara, gempa bumi yang kuat pada magnitude 6.2 skala Richter melanda wilayah Guangzhou dan Qinghai di China dengan pusat gempa bumi di Chisan Baon, Donziang dan daerah autonomi Sala yang mengorbankan 149 orang dan merosakkan 14,000 rumah. Ini 7.1 Richter, masih lebih tinggi lagi, tak tahulah laporannya. Tapi saya mendapat khabar bahawa menurut Wisma Putra di China, di Beijing, alhamdulillah tiada rakyat Malaysia yang terjejas akibat gempa bumi yang melanda di wilayah autonomi Uyghur di Xinjiang. Dalam satu kenyataannya, Kementerian Luar, itu Wisma Putra, berkata pihaknya sedang memantau perkembangan susulan gempa bumi yang berlaku pada jam 2.09 pagi waktu tempatan. Bagaimanapun Malaysia merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mangsa dan keluarga yang terjejas akibat gempa bumi disertai kepada rakyat dan kerajaan Republik Rakyat China. Sebab itu Wisma Putra berkata rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta nasihat dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Teman-teman yang tinggal di Malaysia nak tahu kawan-kawan kita kalau mereka berada di China, bolehlah menghubungi
00861065322531 untuk mengetahui perkembangan kalau adalah saudara mara kita. Itu yang berlaku di negeri China, saudara. Tak tahulah, alam semakin bosan dengan manusia rupanya. Kembali kepada tanah air, saudara. Saya mendapat berita daripada Kementerian Kewangan bahawa harga runcit bagi petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel masing-masing kekal pada paras RM3.47 untuk RON 97, RM2.05 RON 95 dan RM2.15 seliter bagi tempoh 25 bulan hingga 31 Januari. Itu laporan daripada Kementerian Kewangan, katanya tak ada kenaikan minyak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini memaklumkan kadar itu adalah berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Semua ini adalah untuk melindungi pengguna dan Kementerian Kewangan akan memantau dari masa ke semasa. Apa khabar Saudara Syed Atan, Saudara Edi Tahir? Cerita sungai tu yang laporan, saudara. Janganlah marah, saya harus melaporkan. Kalau kawan-kawan kita nak pergi ke tempat-tempat tertentu, saudara Edi. Ya. Baik, saudara, kita masuk dalam segmen khabar dari Gaza. Di Gaza, Palestin masih lagi berperang. Belum lagi ada usainya. Sebab itu, dari Jenewa, saya mendapat laporan bahawa penduduk semenanjung Gaza menghadapi risiko kebuluran yang semakin meningkat saat perang Israel-Palestin yang terus berlarutan. Demikian menurut Program Makanan Sedunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bahawa situasi di Gaza sudah tentu tergelincir setiap hari dalam situasi yang amat dahsyat dengan ancaman kebuluran yang semakin meningkat. Saudara, keadaan semakin teruk dan kabarnya rejim Zionis terus menyasarkan serangannya di sebuah hospital di selatan bandar Khan Yunis yang menyebabkan ramai orang awam terperangkap di tengah-tengah pertempuran yang masih sengit. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, ia menyangkakan puluhan mangsa akibat cedera kesan daripada serangan dilancarkan oleh beberapa kereta kebal yang menembak ke arah hospital. Khan Yunis menjadi medan pertempuran antara Israel dan pejuang Palestin dengan konflik itu kini merebak ke selatan Gaza selepas hampir 3 bulan rejim Zionis melancarkan serangan. Astaghfirullahaladzim. Berdoalah saudara agar Gaza ataupun warga Palestin ini segera terhindar daripada malapetaka peperangan. Sebab itu di Washington, saudara, Susah Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres berkata kemusnahan yang dialami penduduk Gaza adalah pada tahap skala yang tidak diketahui dalam sejarah. Belum pernah berlaku dalam sejarah warga Gaza mengalami keadaan yang begitu teruk. Yang mati-mati, yang cedera-cedera, malahan rumah hancur lebur jadi padang jarak, padang terkukur. Malahan penyakit semakin merebak apabila sistem kesihatan runtuh. Hanya 16 daripada 36 hospital di Gaza yang sebahagian daripadanya berfungsi. Ini berarti saudara, penduduk Gaza tidak hanya menghadapi risiko dibunuh ataupun cedera akibat serangan berterusan, mereka juga semakin berpeluang untuk dijangkiti penyakit seperti hepatitis A, disentri dan kolera. Demikian menurut Guterres tadi, saudara. Aduhai, itulah keadaannya di Gaza. Sama-samalah kita berdoa, saudara. Dalam bulan Rejab ini, moga Allah segeralah memberikan sinar kehidupan bagi warga Palestin di Gaza. Kembali ke tanah air, saudara. Perang berlaku juga di Gaza. Tapi nampak gayanya, saudara, saya mendapat laporan apabila seramai 30 peniaga, ini di Kedah, di medan pasar besar, akhirnya mereka membantah apabila pihak berkuasa menaikkan kadar sewa tapak berniaga begitu mencanak. Demikian menurut apa yang saya maklumkan, kadar sewa dinaikkan daripada RM90 sebulan kepada RM550 bermula 1 Februari akan datang.
Dan ini disifatkan oleh mereka sebagai satu tindakan yang tidak masuk akal. Daripada RM90 naik RM550. Datuk Seri Sanusi, kenapa jadi begitu? Sebab itu, menurut Yang di-Pertua Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia Negeri Kedah, Saudara Barudin Maan Ali berharap pihaknya telah pun menghantar surat bantahan agar Medan Selera Pasar Berkenaan dapat mengkaji semula kadar sewa kepada peniaga-peniaga seramai 30 orang. Ini dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, rakyat susah. Apakah kerajaan di Kedah jadi begitu? Timbangkanlah. Itu di Kedah saya. Sementara itu di Kuala Terengganu lagi tenat saya mendapat laporan kira-kira ini sebagaimana dilaporkan oleh bernama. Kira-kira 200 peniaga yang berada di tingkat atas kompleks hentian bas Majlis Bandaraya Kuala Terengganu semakin tenat. Ini kesan kerana ketiadaan pelanggan, walaupun Terengganu dikatakan rancak menerima kehadiran pelancong, terutama musim cuti. Dalam tinjauan bernama tengah hari tadi di kompleks hentian bas yang terletak di tengah bandaraya itu mendapati lebih separuh daripada sekitar 300 kedai di situ telah pun ditutup akibat kebanyakan peniaga tidak mampu bertahan. Akhirnya mereka gulung tikar. Memanglah dulu kawasan itu menurut seorang peniaga pakaian dan tudung, itu Puan Aisyah Ismail yang masih kekal berniaga. Dahulu katanya kalau berniaga di sini memanglah laku katanya. Makcik boleh buat jualan, boleh dapat berbelas ribu sehari. Tapi kini paling tinggi jualan pun adalah hanya dalam 200 hingga 300 ringgit. Itu pun katanya boleh dikatakan banyak kalau berbanding peniaga lain yang langsung tidak beroleh jualan hingga beberapa hari lalu. Puan Aisyah merupakan antara generasi pertama yang berniaga di kompleks hentian bas lebih 30 tahun saya. Dan kini dia terpaksa menyara anak bongsunya yang menuntut di Universiti Teknologi Mara di Puncak Alam Selangor. Wakil Persatuan Peniaga dan Penjaja Kompleks Hentian Bas MBKT Esah Zahra Muhammad berkata, selain promosi daripada pihak berwajib termasuk kerajaan negeri, mereka berharap keadaan kompleks tersebut yang mengalami pelbagai kerosakan seperti bumbung bocor dapat diselenggarakan dengan baik. Itulah keadaannya peniaga-peniaga kita di Terengganu. Di Kedah naik daripada RM90 kepada RM500. Satu benda tak masuk akal. Di Terengganu pula, pusat perniagaan itu semakin murung. Saya haraplah agar pihak yang berkuasa dapat mengkaji bagaimana untuk mempertingkatkan ataupun supaya kedai-kedai tersebut kembali meriah seperti dahulu di Terengganu. Baik, saudara. Berita semalam di saat mereka melakukan unjuk rasa dan membuat sokongan kononnya di pintu masuk, pintu nombor 2 di Istana Negara, kononnya mau menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk mengantar bantahan. Tiba-tiba tersiarlah berita bagaimana Duli Yang Mulia Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaporkan dan membincangkan tentang mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Istana Negara melalui catatan di Instagram dan Facebook rasmi memaklumkan sesi itu juga cukup istimewa kerana kedua pemimpin khususnya Al-Sultan Abdullah ia merupakan mesyuarat terakhir sebelum Duli Yang Mulia Baginda Yang Pertuan Agong menamatkan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 30 Januari akan datang. Saudara, mereka berharap kononnya nak menghadap Agong, tapi yang masuk ke dalam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang kadang-kadang saya ketawa. Sebenarnya saya sejak menaiki takhta sebagai Tuan Agong yang ke-16, Baginda berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali, termasuklah pada semalam. Jadi dengan 4 Perdana Menteri, saudara. Ini yang hebatnya Duli Yang Mulia Pertuan Agong kita. Untuk tempoh Baginda berada di Singgasana Istana Negara, tukar 4 Perdana Menteri. Itulah keadaannya yang dapat saya laporkan. Di saat mereka membantah, tunjuk perasaan, kononnya ada. Itu surat akuan bersumpah
yang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba saudara hari ini, kita sekali lagi dikejutkan apabila ahli Parlimen Tanjung Karang, saudara, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Hanafi, menjadi ahli Parlimen yang terbaru, yang ke-6 daripada Blok Pembangkang yang menzahirkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dengan itu menyaksikan kini sudah jumlah mereka yang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari kalangan pembangkang dan semua ahli parlimen daripada 222 adalah sejumlah 153 orang. Jadi tang mana letaknya yang katakan kerajaan ini gagal, kerajaan ini akan jatuh? Saya pun tak faham, saudara. Dan 6 orang. Itu saudara Iskandar Zulkarnain, saudara Zahari Kecik, Iskandar Zulkarnain daripada Kuala Kangsar, saudara Zahari Kecik dari Jeli, saudara Syuhali Abdul Rahman Labuan, Datuk Syed Abu Husin Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim dari Gua Musang, dan yang terbaru itu Datuk Zulkifli Hanafi, ahli Parlimen Tanjung Karang. Kadang-kadang saya nak ketawa juga, saudara. Di saat mereka mengatakan bahawa kerajaan ini tidak mendapat sokongan, nampak gayanya kata Osman Amir, dia kata kebanyakan sekarang ni yang naik bas orang asing. Itu semalam lah, laporan semalam. Sebab itu saya ingin menyantuni hari ini, iaitu bagaimana roh bangsa kita, roh Melayu semakin longlai sejak akhir-akhir ini. Kerana di sebalik santunan sebagai Perdana Menteri, saya rasa agak pelik bagaimana kita boleh menjadi bangsa yang begitu celupar untuk melontarkan kata-kata yang saya sifatkan paling biadab. Mereka sanggup menggelar pemimpin. Pemimpin, saudara. Sebagai bapuk tua lah, kaki kunyit, malahan hingga ke tahap bicara mereka yang dalam kain pun disebut. Saya rasa terlalu celuparlah bangsa kita. Hilang peradaban bangsa Melayu yang sopan, ada santunnya. Saya sebenarnya tidak mahu mengulas soal ini, tetapi bila saya melihat semalam, bagaimana peristiwa semalam, orang tua yang dipunggah dengan bas. Mula-mula katanya semua akan hadir untuk berhimpun di depan pintu 2 Istana Negara. Pakai tengkolok, pakai songkok, baju Melayu bersamping. Akhirnya kita lihat orang tua-tua. Termasuklah mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Yang kadang-kadang saya kesian juga melihat duduk di bawah mentari yang panas waktu pagi. Saya tak tahulah kenapa mereka sanggup melakukan tindakan begitu. Ini yang saya katakan, kebiadaban mereka semakin ketara. Soal jawab-menjawab dalam hamburan maki hamun. Dan semua ini adalah untuk menimbulkan kebencian. Kerana mereka mahu merealisasikan fahaman politik. Dalam fahaman politik mereka adalah matlamat menghalalkan cara. Akhirnya agama ditunggang, bangsa dicaci, bukan saja dicaci, malah caci herdik. Rakan sebangsa dituduh dengan pelbagai nista. Hanya sekadar untuk menimbulkan kebencian yang teramat. Melayu sebenarnya, saudara, kalau kita baca dalam sejarahnya, kita berasal dari, nama itu diambil sempena nama sungai di Bukit Seguntang, saudara. Kalau mengikut buku Sulalatus Salatin yang termeterai perjanjian antara Demang Lebar Daun dan Samsapurba, tercatat intipatinya di mana anak-anak Melayu tidak boleh menderhaka kepada raja. Raja tu pemimpin lah. Itu antara Demang Lebar Daun dan Samsapurba. Begitu juga pemimpin ataupun raja tidak boleh memalukan rakyat. Jika ini berlaku, maka akan diterbalikkan. Akan diterbalikkan bumbung ke bawah dan tiang ke atas. Itu sumpahan. Itu satu ikrar di Bukit Seguntang. Itulah asalnya nama Melayu, kerana di situ terdapat sebuah sungai. Nama sungai itu adalah Sungai Melayu. Sebenarnya kita bangsa Melayu di negara ini adalah satu bangsa yang cukup apologetik. Kita begitu bermurah hati, kita menyantuni mereka yang datang. Kalau orang datang bertandang ke rumah, kita tidak boleh memberi hamburan maki hamun.
Paling-paling tidak pun kita akan menghidangkan secangkir kopi. Malahan kita akan terasa tersinggung kalau yang hadir datang ke rumah kita, mereka tidak sudi untuk minum walaupun secangkir kopi. Tapi kalau kita melihat apa yang berlaku semalam, saya geleng kepala. Apakah ini natijahnya? Di mana ruh Melayunya? Ini gambarannya. Kenapa kita semakin tega untuk melakukan tindakan yang tidak lagi melambangkan bahawa bangsa Melayu itu nilai murninya terlalu tinggi. Budi bahasanya, sopan santunnya sudah hilang saya. Malahan dalam keadaan begini saya teringatlah kata-kata yang pernah dilafazkan oleh almarhum Pak Sako saya, Dr. Ishak Haji Muhammad, sewaktu saya bertugas di Akhbar Usaha Melayu. Dia kata, Kamal, you kena ingat, orang Melayu ni macam buah manggis. Saya kata, kenapa gitu Pak? Kamu lihatlah buah manggis itu. Kulitnya hitam, legam, tetapi di dalam isinya putih bersih. Begitulah Melayu. Tapi malangnya, Melayu ni juga kalau bercakap soal semangat, di luarnya kulitnya keras. Kalau balik ke kepala, bengkak adanya. Tetapi bila buka dalam, isinya lembik. Artinya kita punya semangat tu sekadar semangat saja. Itu kenyataan daripada Allahyarham Pak Sako yang selalu saya dampingi sewaktu saya berkhidmat di Akhbar Usaha Melayu dulu. Malahan, kata Pak Sako, orang Melayu ni pula masalahnya, apa yang ada nak cerita dekat orang. Rahsia Melayu diceritakan sebab itu di luar buah manggis itu terdapat dia punya dekat luar kulit tu, kalau 5 bintang situ, mana 5 ulas. Kalau 3 ulas. Artinya rahsia di luar. Kita tidak lagi menyimpan rahsia peradaban bangsa. Itu tutur kata Allahyarham Pak Sako yang masih tebal dalam ingatan saya. Jadi rahsia-rahsia kita tak sepatutnya kita dah pada orang. Dan ungkapan Melayu itu sebenar-benarnya perlu diingat saya. Melayu ada 2 perkataan yang tidak ada dalam kamus bangsa-bangsa lain. Itu pertama sekali latah, yang kedua amok. Inilah kecanduan dalam kehidupan warga bangsa Melayu. Mudah melatah. Cucuk sikit saja, mulalah kita malahan kadang-kadang sampai tersingkap kain-kain. Oh Melayu, sebab latah. Dalam sama ada dalam kamus Inggeris ke, kamus Arab ke, kamus Hindu ke, atau kamus bahasa Jerman, tak ada. Yang latah itu hanya ada pada orang Melayu. Dicucuk saja, maka melatah. Jadi kesan daripada itu, kita semakin longgar. Roh perjuangan, roh Melayu, roh bangsa semakin longgar. Tambah-tambah lagi, sebut sikit dah nak mengamuk. Konon-konon mengamuk lah. Sebab itu pagi semalam, tapi tak ramai mana pun. Ada yang kata 2,000, ada kata 5,000, ada yang kata 1,000. Bagi saya tak sampai ke mana. Konon tunjuk hebat lah. Tak ke mana pun. Dan saya juga merasakan sejak akhir-akhir ini, orang Melayu kita semakin hilang jati diri. Dan semalam semasa saya berbual dalam live saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya dan juga Ahli Majlis Tinggi UMNO, beliau menyatakan bahawa dari sejumlah lebih 32 juta rakyat Malaysia, di mana bangsa Melayu terdapat sejumlah 71.2%. Tetapi daripada 52 biliawan ataupun jutawan-jutawan yang terkaya di Malaysia ini, 3 orang saja Melayu yang mampu tersenarai. Itu pun peringkat bawah-bawah saja katanya. Iaitu Datuk Azman Hashim, Arab Malaysian Bank, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari dan Datuk Azman. Itu saja. Tapi apa berlaku? Orang Melayu saling bertempur sama sendiri. Malahan, menurut Datuk Ahmad Maslan lagi, dia kata sebab orang Melayu ni suka makan gaji. Hari ini heboh pula dah apabila kerajaan, kabinet memutuskan kaki tangan kerajaan yang akan dilantik akan datang ini tidak berpencen tapi secara kontrak. Itu pun masih lagi dalam peringkat perbincangan. Bukan sesuatu yang tuntas. Oh, terus serang Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Hanya kerana beliau sebagai Presiden UMNO berada dalam kabinet, oh maka ini semua salah Zahid Hamidi. Saya geleng kepala saya.
Takkan sampai begitu sekali mereka mewujudkan permusuhan. Saya katakan, mereka mencaci semata-mata untuk memburukkan sama sendiri. Sudahlah macam-macam sebelum ini dengan tuduhan, saya dah bercakap, saya panggil peguam datang menjelaskan bahawa apa yang dikenakan terhadap Datuk Zahid Hamidi itu tidak pun ada bukti sahih yang akhirnya bila dilepaskan terus dicaci. Kononnya ada campur tangan politik dalam sistem perundangan. Sebab itu Datuk Zahid Hamidi berkali-kali menyatakan, orang Melayu kembalilah bertaut, kembalilah menyantuni. Ini tidak, saudara. Apabila kabinet memutuskan, Datuk Seri Zahid adalah salah seorang daripada anggota kabinet bersama dengan 6 orang yang lain. Apakah kerana beliau, dia kena ikutlah apa orang ramai. Apakah kerana Datuk Zahid tidak mau keluar, membantah dan sebagainya, maka dia perlu dicaci. Dapat belakang kena balon saya tengok apa yang berlaku. Itu keadaannya. Akhirnya kita sama kita berantakan, hilang rasa hormat. Hilang rasa santun melihat meletakkan pemimpin itu untuk dihormati. Kalau dah dilantik sebagai pemimpin, jadi kita hormatlah. Dengarlah kata pemimpin. Ini tidak. Ini sebab itu saya mengatakan bahawa orang Melayu kita ni kalau berterusan sebegini, ke mana kita nak pergi? Dan saya juga melihat bagaimana soal makan gaji ini, sebagaimana kata Datuk Ahmad Maslan semalam, dia kata orang Melayu ni nak makan gaji saja, tidak mahu jadi usahawan. Sebab itu sekarang ni, selaku pengerusi Majlis TVET Kebangsaan, Datuk Seri Zahid sedang berusaha untuk melatih anak bangsa kita supaya menjadi usahawan yang berilmu. Agar kalau mereka masuk ke dalam sektor dunia dagang, mereka mempunyai kebijaksanaan. Dengan menyantuni musim sekarang ni, kita kena ingat kehadiran teknologi AI, Artificial Intelligence. Ini satu budaya baru yang perlu kita tekuni, perlu kita ladani. Dan dengan berada dalam TVET, buat meniaga, kita nak santun supaya orang Melayu ni dapat sebaris sebagaimana impian Tun Razak yang mahu melihat warga bangsa Melayu dapat berkongsi kek ekonomi. Ini yang paling penting. Kek ekonomi negara ini, yang negara kita makmur ini dapat dikongsi bersama. Sebab itu beliau mewujudkan dasar ekonomi baru. Supaya warga bangsa Melayu ini boleh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa lain. Tapi masalahnya, iltizam, semangat, ataupun roh perjuangan Melayu itu semakin long life. Kenapa jadi begitu? Saya melihat, sebab itu saya bersetuju dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri PMX lah, orang kata Perdana Menteri yang ke-10 yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau sekarang melihat antara punca warga bangsa Melayu masih terus berada mundur kerana wujudnya budaya korupsi, rasuah. Siapa yang mampu mengeluarkan wang untuk membayar rasuah kepada para pegawai atau pembuat dasar, mereka sajalah yang akan mengutip labanya. Sebab itu hari ini satu demi satu fail korupsi sudah pun dibuka. Saya menyangkakan akan ramai lagi. Jadi sebab itu Kongres Ekonomi Bumi Putera yang akan berjalan, yang akan berlangsung pada 29 Februari nanti adalah untuk mengkaji kenapa Bumi Putera Melayu ini boleh ketinggalan dalam menggapai ataupun menikmati kemakmuran negara. Itu perlu saudara. Jadi sebab itu sekarang ni bukan masanya untuk kita maki hamun, caci cerca sama bangsa. Bukan. Ini masa kita mengorak langkah. Sekarang ni kata Kumat Kamil, dia kata parti pun dah rembat subsidi Malaysia. Ini yang perlu ditangani. Kenapa parti itu boleh berlambat-lambat beramai? Kerana adanya perak sang penguasa yang sepatutnya ikhlas demi lestari perjuangan negara kita. Mereka sepatutnya menghambat setiap parti yang membuka perniagaan. Kalau mereka bertentangan dengan undang-undang negara kita, tangkap, bungkus, hantar balik. Ini tidak. Saya boleh katakan dapat laporan saya di Kedah, di Johor, di Alor, di Pahang, di Kelantan. Memang warga bangsa Melayu ini sifatnya begitu mudah
begitu mudah untuk bersimpati dengan orang. Tapi ada kalanya kerana simpati itulah akhirnya menjadikan kita bangsa yang ketinggalan apabila peluang-peluang itu direbut oleh orang lain. Dan kita masih lagi tega nak bercakap soal makan gaji. Kita harus berani untuk menghadapi cabaran masa, cabaran yang mendatang. Dan saya ingin menyatakan bahawa kaki tangan kerajaan juga harus peka dengan perjuangan bangsa. Memang orang Melayu ini bila bercakap soal berniaga, semalam pun Datuk Ahmad Maslan mengatakan paling penting masalah modal. Betul. Kita tidak banyak mempunyai modal. Tapi kalau melihat daripada pengumuman yang diumumkan dalam bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat-Amat Perdana Menteri, banyak peluang-peluang pinjaman-pinjaman ataupun geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Maka inilah masanya warga bangsa kita terus merebut peluang yang ada. Jangan tunggu. Kita mesti berani menghadapi cabaran. Kita mesti sanggup tidak lagi memikirkan soal makan gaji. Ini tidak. TVET sebagai pengusi TVET Yang Amat-Amat Datuk Seri Zahid Hamidi akan berusaha sedaya mungkin. Malahan katanya kalau mereka yang belajar dengan TVET ada peluang untuk boleh belajar sampai ke luar negeri. Itu yang harus kita lakukan dan harus kita bersama-sama dengan pimpinan. Bukan masanya sekarang ni untuk menunjukkan unjuk rasa. Semua tak kena. Malam besok saya rasa berapi Datuk Nur Hassani akan bercakap soal siapa yang gagal. Apakah kita gagal atau pembangkang yang gagal. Kita bercakap politik-politik juga. Dah berapa lama? 5 tahun. Orang Melayu kita ni terjebak dalam politik yang tidak menentu. Akhirnya, roh kita semakin hilang. Warga bangsa Melayu dulu terkenal dengan pedagang yang hebat. Kita berdagang sampai ke negara luar. Kita hebat berdagang, sir. Kata Saudara Edi Tahir, penguat kuasa target Melayu. Nak berniaga pun susah. Di sinilah saya katakan, saudara, pegawai-pegawai yang diberi amanah oleh bangsa kita harus berusaha untuk membantu warga bangsa kita yang memerlukan bantuan, yang memerlukan didikan. Selalu saya katakan, kalau dia berniaga di tepi jalan, dia berusaha sendirian, mula-mula secara kecil-kecilan. Kalaulah dia tidak mempunyai permit atau tidak mempunyai lesen, kenapa tidak pegawai penguat kuasa bawa borang? Penguat kuasa Majlis Bandaran, Dewan Bandaraya, bawa borang waktu nak melaksanakan pemeriksaan ataupun penguatkuasaan. Tanya, kalau peniaga itu tidak mempunyai lesen dan permit, ini borang pada saudara. Gunakan borang ini, isi, pergi minta permit supaya kamu tidak ambil tindakan. Untuk hari ini, saya izinkan kamu, tapi saya ingat, besok mesti ada permit. Kalau tak ada permit, saya minta maaf. Dan pegawai-pegawai yang ada di Majlis Bandaran, pendaftaran, jangan tunggu sampai 3-4 bulan. Kerja yang boleh dilakukan secepat mungkin, laksanakan. Kena ada semangat kita. Ruh perjuangan bangsa ni kena ada. Jangan tunggu lama-lama. Ini kita biarkan kalau orang luar, kalau orang lain yang datang ke kaunter, laju je layanannya. Di sini menimbulkan persepsi yang buruk. Akhirnya orang mengatakan kaki tangan kerajaan, sebab tu sekarang ni padan muka, tak ada pencen. Bukan itu, saudara. Ini kerana sikap. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah akan fokus dalam menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Saya mendengar rintihan teman-teman. Kalau nak masuk tender sebagainya, kononnya mesti dapat restu, dapat wahyu dari Pak Menteri. Baru dapat wahyu itu senang dapat projek. Zaman hari ini tidak ada lagi. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim segala-galanya secara merit masuk dengan tender terbuka. Tak mau lagi ada ketirisan. Tak mau lagi ada duit kopi. Tak mau lagi ada duit bawah kaunter. Segala-galanya telus. Dan warga bangsa kita yang berkemampuan mesti dibantu. Pihak berwajib, pihak yang menjadi pentadbir kerajaan, kena beri muka banyak pada bangsa kita.
Jangan kerana sekarang ni kamu jadi pegawai, kamu jadi pengarah, kamu jadi pegawai daerah, DO, kamu jadi ketua pengarah, kamu jadi sebahagian. Akhirnya orang Melayu ke tepi. File-file bukan Melayu pun diangkat. Yang lebih malang lagi, saudara, yang paling malang lagi, kadang-kadang orang Melayu kita ni dapat projek, jual. Alibaba. Sebab tu sekarang saya nak ingin jelaskan pada anda. Bagi mereka yang didapati menjual projek, kerajaan Madani ini tidak akan bertolak ansur. Mana-mana syarikat Melayu yang dilihat menjual projek, maka projek itu akan dibatalkan dan syarikat tersebut akan disenara hitamkan. Saya menyokong penuh. Kata Anwar Bidin, dia kata, itulah kita katakan Melayu ni tak mampu dan tak mau mengulur jana wibawa bawah meja. Itu ialah pasal yang sering diganggu. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni dah tak ada. Jangan fikir untuk mengulur. Kalau secara layak, ada sebuah syarikat kontraktor yang mempunyai insinyurnya, arkiteknya, juru ukur bahannya, kumpul betul-betul, masuk tender. Saya yakin. Kalau ada sesuatu pihak yang melakukan onar, yang menyanggah hasrat dan impian pada menteri, laporkan pada saya, insya-Allah kita berlasah saban malam. Sebab kita masa sekarang ni kita meniupkan kembali, saudara. Ini apa ni? Majlis Amanat tahun 2024 di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Harapan Datuk Seri Zahid adalah untuk memajukan warga di desa-desa. Sama ada petani, sama ada pesawah, sama ada peniaga-peniaga kecil, PKS, yang kecil-kecil ini pasti akan mendapat bantuan. Seandainya ada pegawai-pegawai kerajaan yang mengkhianati harapan yang cuba dilaksanakan oleh kerajaan Madani ini, saya mintalah lapor pada saya, malam itu juga saya akan belasah. Walaupun saya bersama dengan tetamu, malam itu juga saya akan minta tetamu saya memberi ulasan. Jangan risau, saudara. Terima kasih Saudara Jimmy, sekutu Mawar Merah untuk saya. Senasih, kenapa Tuan Mahathir dan Tun Daim punya kes Parti PAS dan PN beria sokong? Itu masalah mereka lah, saudara. Sebab tu saya katakan sekarang ni, kita sudah semakin kehilangan roh perjuangan bangsa. Kalau bagi saya lah, yang salah tetap salah. Saya diam diri, saya tak mau mengulas. Saya dapat laporan macam-macam. Bagaimana surat yang pernah ditulis oleh Peguam Bela Datuk Marina Yusof. Ada saya yang terdedah. Bagaimana kepincangan berlaku. Bagi saya, biarlah itu dilaksanakan, disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Mereka dengan tuduhan dan sebagainya, itu terpulang. Kita sebagai rakyat biasa, teruskan kehidupan. Kembalikan semula aura bangsa kita. Melayu mesti bersikap berpatah sayap, bertongkakkan paruh. Namun kudaki juga. Susah macam mana pun kita berniaga, kita teruskan. Saya lihatlah sendiri bagaimana peniaga-peniaga bukan Melayu, mereka berniaga di tepi jalan, tak ada masalah. Ini paling penting sekarang. Kita harus menjana ekonomi bangsa kita. Kita tidak lagi boleh ketinggalan. Roh Melayu itu. Kita dulu melayar 7 lautan pun kita sanggup. Jangan lupa bagaimana Panglima Raja Haji, Panglima Hitam mengelilingi dunia untuk berdagang. Kita orang yang berani. Melayu sebenarnya orang yang berani, yang sanggup menghadapi cabaran, yang tidak akan pernah mundur ke belakang. Sekali kaki melangkah, tidak akan undur. Tapi kenapa? Di saat-saat kita nak berniaga, tiba-tiba patah semangat. Sebabnya, apa yang berlaku di Kedah tadi. Saya dah bentangkan. Sepatutnya RM90 sebulan, dinaik ke RM500. Ini bukan nak membangunkan bangsa kita. Ini seolah mau membunuh peniaga-peniaga Melayu. Itu keadaannya. Terpulanglah mereka yang bertanggungjawab, yang berada di anjung kuasa. Sebegitu juga di Kuala Terengganu. Saya nak cakap lebih-lebih, nanti orang kata kerana Terengganu itu PAS, kerana Kedah itu PAS, maka saya belasah. Tidak. Saya bersimpati dengan peniaga terdiri daripada keturunan saya. Saya orang Melayu. Janganlah kita bizinkan Melayu itu macam mana selalu saya katakan. Melayu ini adalah sebab perkataan, dua perkataan. Me dengan layu. Me itu perbuatan. Layu itu akhirnya mundur. Jangan.
Melayu adalah bangsa yang bermaruah, saudara. Ini bumi yang kita pijak, saudara. Ini langit yang kita junjung. Kita seharusnya dominan dengan 71.2% warga bangsa kita orang Melayu. Kenapa harus kita mendewakan orang lain? Kenapa harus adanya pelbagai kerajaan yang sanggup merelakan diri mereka dibeli, rohnya dijual kepada bangsa lain? Kenapa orang Melayu diketepikan? Seharusnya bangsa kita mesti diutamakan. Jadi tiba-tiba sekarang ni sikit-sikit marah pada UMNO. Saya pun hairan. UMNO sebagai parti politik rumah perjuangan saya. UMNO adalah rumah perjuangan. Memang saya tidak nafikan. Dulu rosak kerana hadirnya pemimpin-pemimpin yang ternyata mereka korup. Dan hari ini satu demi satu sedang disiasat. Mereka sudah pun tersingkir daripada arus perdana di rumah UMNO. Parasit di rumah UMNO sudah tersingkir. Walau apa cara pun Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi mengatakan apa kata pun bahtera ini perlu dilayarkan. UMNO perlu bangkit. Tapi yang saya hairankan, kenapa bangsa kita boleh menuduh yang bukan-bukan? Jasa UMNO macam kata Datuk Ahmad Maslan, dari awal kemerdekaan kita mencipta pelbagai pembangunan. Kenapa harus UMNO disalahkan? Kalaupun orang-orang tertentu dalam UMNO, mereka ini sekarang sedang menghadapi tuduhan demi tuduhan. Tunggulah mereka sekarang tidak ada lagi berada di tingkat 38. Mereka tidak ada lagi dalam arus perdana kepimpinan. Malahan saya tiap-tiap kali bertemu dengan Presiden, saya menyatakan, ini tak kena, itu tak kena. Sebab itu sekarang ni, dari segi politiknya, semangat, roh perjuangan warga UMNO perlu dikembalikan. Saudara Azminuddin, apakah benar pengambilan kaki tangan awam akan datang secara kontrak dan kerajaan nak hapuskan pencen? Jangan sampai ahli UMNO boikot UMNO. Saya nak bagi tahu saudara, soal ini soal dasar kita tak tahu. Adalah pengumuman nanti penjelasannya. Mesti ada sebab musababnya. Ada penjelasan. Jangan kita terus baru umum sikit saja terus kita pun bingkas. Oh, ini tak kena, itu tak kena. Tunggu dulu. Mereka yang masih jadi kaki tangan kerajaan tetap ada pencen. Cuma yang baru perlantikan mengikut kefahaman saya, itu pun belum jelas lagi. Tapi saya difahamkan perlantikan yang baru dibuat secara kontrak. Tetapi kalau mereka memperlihatkan ciri-ciri kepimpinan yang baik, tabir urus yang baik, pastilah akan diserapkan untuk berada dalam secara tetap dan berpencen. Sebab bukan senang saya kalau dah masuk dengan sistem yang ada hari ini, kerja saja, suka tak suka tetap dapat. Cukup tahun naik gaji. Sebab itu akhirnya kerja tanggungjawab yang diberi kepada mereka, mereka boleh khianati. Saya nak cakap terus terang, bertandanglah ke pejabat kerajaan. Sekarang tak tahulah, dulu bila bertandang ke pejabat kerajaan, banyak kosong. Kaunter-kaunter yang berhubung dengan warga, kadang-kadang kosong. Bila kita berurusan sebab nama saya Kamal Amir, sebab nama ni Ahmad Maslan, kerana nama ini Saifuddin, maka layanan kurang. Tapi kalau nama itu nama Polan bin Pulan yang bukan Melayu, laju saja disantuni. Segala masalah, tak sempat apa-apa pun sanggup ambil fail berdiri, selesaikan. Ini keadaan dan ini sekarang kita nak benteraskan. Jadi soalnya apa yang dilontarkan. Jadi sebab saya bersetuju dengan pandangan saudara Rejab Badaruddin, Melayu kena bangkit dan harus menguasai perniagaan timur dan barat. Sebagaimana empire Kesultanan Melaka dulu dan menjadikan bahasa Melayu ini bahasa perniagaan. Kita boleh, saya amat berkeyakinan kita mampu. Tapi soalnya kena ada willpower, kena ada semangat. Roh Melayu itu mesti dikembalikan. Kita dah semakin long life. Kita hanya menjadi sebagai seorang pemerhati. Kita memerhati dengan sunyi. Dulu, Allahyarham, abang saya, saudara Muhammad Nafis. Kami panggil di kampung tu Abang Kotan lah. Selalunya saya duduk sambil makan kacang di tepi sungai. Di kampung saya, saudara. Iaitu di Sungai Dinding. Orang Melayu tengok saja. Bot-bot tunda
mengangkat pasir yang dibawa terus pergi ke Pelabuhan Lumut. Kita hanya sebagai pemerhati, tapi mereka memunggah kekayaan. Begitu juga di kawasan-kawasan daripada hutan. Melayu tengok saja lori bawa balak, berlori-lori, bersusun-susun. Balak dipunggah daripada hutan. Hutan simpanan Melayu. Siapa yang dapat? Siapa yang memilikinya? Kita hanya jadi seorang pemerhati. Orang lain mengauk kekayaan. Kenapa boleh jadi begitu? Ya, sebab itu sudah sampai masanya kita melakukan revolusi mental. Sebagaimana yang pernah dizahirkan oleh Datuk Senu seperti itu. Melayu mesti ada revolusi mental. Kita harus kembalikan roh kita yang semakin long life. Gilap semula. Anak-anak muda kembali. Saya bersetuju. Melihat anak muda kita sekarang ni semangat mereka makin tinggi. Mereka sanggup menjadi pemandu e-healing. Tapi sudah ada pula pihak-pihak yang kata dia tak kena lah, ini tak kena. Satu persatulah kita tangani. Satu persatu kita tangani. Jangan kita cepat membuat keputusan dan menyalahkan pihak-pihak tertentu. Ini orang kita ni kalau cerita buruk, laju sangat. Andainya saya punya live, saya maki orang, saya rasa naik sampai 5-60 ribu. Tapi kerana saya memberi pencerahan, kadang-kadang orang buat tak tahu. Saya tak nak maki siapa pun saya. Yang salah, tetap salah. Selalu saya katakan, yang sudah itu sudahlah. Jangan kita mewujudkan kembali, melakarkan semula. Melayu, jiwanya semakin parah sekarang saya. Hati kita semakin terluka. Kenapa keadaan itu boleh berlaku? Tidak lain tak bukan kerana kita sendiri, adanya orang kita yang mengkhianati perjuangan bangsa kita. Ini yang perlu disematkan. Kita ada pemimpin, bukan tak ada pemimpin. Tapi ke mana pemimpin-pemimpin kita? Sebab itu alhamdulillah sekarang ini, khususnya dalam Parti UMNO, kita sedang pun melakukan satu regeneration atau satu perubahan mantap untuk mewujudkan warga bangsa yang mantap. Saya berseru agar lebih-lebih lagi, sebab itu saya suka mengundang dalam live saya ini anak-anak muda. Kita nak dengar pemikiran mereka. Ketua Pergerakan Pemuda, Ketua Puteri, ayo ke depan. Nak harap kakak-kakak ni, wanita ni tak maulah kita mengatakan, tapi mereka sudah melalui usia warga emas. Kita sepatutnya menyayangi mereka. Dan pimpinan di peringkat bahagian, kalau dah tua-tua tu, amalkanlah apa yang sering diterapkan oleh almarhum Tun Ghaffar Baba. Kita ni banyak bidalan. Tun Ghaffar Baba mengatakan bahawa yang tua perlulah menyayangi yang muda. Dan yang muda menghormati yang tua. Jadi artinya, jangan pula yang muda ini maki hamun pemimpin yang tua. Sudah-sudahlah kita bertelagah. Cukup-cukuplah. Ini tidak. Bila dengar cerita, apa ni? Aduh, melakukan bapuk tua lah, itu ini. Seronok kita dengar. Bagi saya lah. Saya melihat kalau saya ni saya tutup je. Buat apa nak dengar caci-mencaci. Kenapa kita mengizinkan kita saling maki-memaki sama bangsa kita? Cukup-cukup dah. Kita dah melakukan era kesilapan yang terlalu panjang. 5 tahun saya dalam politik. 4 Perdana Menteri. Cukup-cukuplah kita berpolitik. Sekarang ni masa untuk kita maju ke hadapan, memperbaiki ekonomi kita yang tercicir sekian lama. Ini masanya. Kita ada tempoh 4 tahun je lagi. Sebelum perubahan kita tak tahu apa nak berlaku dari segi politiknya. Saya setuju pandangan saudara Edi Tahir. Betul, saudara Ubay Zulful Smima, dia kata belum diputuskan mekanisme yang nak dikemukakan oleh kerajaan. Mesti ada perancangan. Saya tidak nampak mana-mana kerajaan pun akan berusaha untuk kebaikan rakyatnya. Yang menjadi silapnya kadang-kadang adalah pemimpin. Saya melihat hari ini, pimpinan hari ini, mereka dipantau oleh Perdana Menteri. Sebab itu dia mengatakan, kalau ada kalangan menteri yang korup, dia tidak akan bertoleransi. Tapi, di malam Perdana Menteri itu korup. Tang mana korupnya? Tang mana korupnya? Jelaskanlah. Ini tidak, maki hamun tak habis-habisan. Saya tengok dah 4 tahun lamanya. 2 tahun. 2 tahun lamanya. Presiden UMNO dimaki, dihamun. Dan warga UMNO tak nak bela pula. Astaghfirullahaladzim.
patutnya berilah penjelasan. Ini cerita sebenar. Apa yang dilakukan oleh parti pembangkang itu merupakan omelan politik mereka. Sudah-sudahlah kita berbalah. Move on, masa ke depan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti, kuih pun kalau lama-lama, dah sejuk tak sedap nak dimakan. Kuih karipap pun kalau dah lama-lama, akhirnya inti dalamnya dia jadi basi. Usahakan. Sekali lagi saya nyatakan saudara. Seandainya anda berurusan dengan kaki tangan kerajaan dan mereka tidak melayan warga bangsa kita, tapi janganlah pula kita masuk-masuk ke pejabat, kita tengking mereka, jangan. Kita ikut adab, budaya kita secara tertib. Tuan, ini urusan saya. Boleh tuan bantu saya? InsyaAllah. Tapi kalau mereka pula nak tunjuk kuasa, adanya elemen korupsi, sila hantar pada saya. Jangan malu. Sekarang ni masa untuk warga bangsa kita mengembalikan semula roh kita yang telah pun hilang itu, yang semakin longlai itu, untuk bercakap berterus terang. Jangan takut untuk berbicara sesuatu yang nyata dan pasti. Kaki tangan kerajaan, selagi anda berada di sana, ingat, paling-paling tidak sekurang-kurangnya adalah seorang yang mulut becuk macam saya ini. Pasti saya akan serang mereka kalau mereka mengkhianati perjuangan bangsa kita. Warga bangsa Melayu mesti dilayan. Ini bumi bertuah, ini bumi Melayu, ini tanah airku. Melayu mesti terus berada bangsa, menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, bermaruah, dan kek ekonomi mesti dikuasai, mesti dikongsi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita bersama dengan warga kita. Kita sambung lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.